Pihak kami mendapatkan aduan daripada akar umbi berkaitan beberapa isu. Ya, saya faham YouTuber ni mungkin kemungkinan besar dia adalah penyokong Barisan Harapan atau Pakatan Nasional, ya, orang PH. Okey. So ini bukan kali pertama pihak PH telah menyatakan kalau Perikatan Nasional ambil alih, negara kita akan seperti Afghanistan, dan penyokong mereka lah yang buat video ini dan lagi provokasi. Berapa isu dia telah bangkitkan. Pertama, kalau Perikatan Nasional mengambil alih pentadbiran negara, kita seakan-akannya semua bukan Islam terpaksa untuk tukar agama. Yang kedua, nama-nama yang bukan Islam kena tukar kepada nama beragama Islam. Kena tukar nama. Ketiga, yang bercanggah dengan fakta, dia kata kalau negara ditadbir, kita tak boleh makan daging khinzir dan sebagainya. Dan dia bagi contoh dekat Kelantan memang tak boleh jual khinzir, makan khinzir dan sebagainya. Okey. Di sini saya nak ambil kesempatan untuk membalas hujan secara satu persatu. Pertama, saya mula dengan Kelantan, ya. Tuduhan yang palsu, fake news. Dia telah menyatakan dekat Kelantan tidak boleh jual daging khinzir, maka Cina atau non-Muslim tidak dapat membeli daging khinzir. Saya ingin menyatakan dekat Kelantan sama ada dekat Terengganu memang, ya, khinzir boleh dijual dan rakyat non-Muslim boleh beli. Saya masih ingat saya pergi ke Kelantan, timbalan Yang Amat Berhormat Timbalan Menteri Besar telah menyatakan, Mak, kawasan sana ada jual daging khinzir. Tapi dalam hati saya, apa yang saya mengenali Islam, bukan babi tak babi, anjing tak anjing, bukan macam tu. Islam bagi saya adalah good governance. Dan inilah penyokong yang menimbulkan provokasi, mencakap sesuatu yang tidak benar bahawa non-Muslim tak ada kebebasan. Itulah bercanggah. Kedua, dia kata sekiranya Perikatan Nasional mengambil alih, kita non-Muslim terpaksa bertukar agama. Dan nama-nama harus ditukarkan. Nah, itu adalah satu kenyataan yang tidak bertanggungjawab, provokasi dan hasutan bagi kita. Ya. Kerana dari segi perlembagaan persekutuan kita, Perikatan Nasional adalah pendukung pada perlembagaan persekutuan kita, Federal Constitution, ya. Dalam perlembagaan persekutuan kita, perkara yang ke-11, kebebasan agama. Sekiranya Perikatan Nasional mengambil alih pentadbiran negara pusat kita, memang kita mengamalkan kebebasan beragama. Itu dari segi perlembagaan kita. Kalau dari sudut Islam pun, ya, Islam yang saya belajar dekat UKM, kalau tak silap saya, subjek pengasahan rakam media, dalam Islam sendiri, surah Al-Baqarah ayat 256 telah menjelaskan, there's no compulsion in religion of Islam. Tak ada paksaan. Kalau nak memeluklah, dapat hidayah. Sekiranya, maka kenyataan YouTuber ini adalah sangat tidak bertanggungjawab, provokatif dan hasutan. Seumpamanya kita terpaksa menukar agama seperti dekat Terengganu, dekat Kelantan. Non-Muslim harus tukar agama, tukar nama. Itu tidak benar. Nampaknya dia tidak pernah pergi ke Kelantan dan Terengganu. Dalam Kelantan dan Terengganu, non-Muslim bebas bergerak, bebas nak pergi mana-mana pun ada, bebas mengamalkan agama sendiri. Lagipun dekat Kelantan ada patung yang terbesar di Malaysia kalau tak silap saya. Dan ini adalah satu kenyataan sekali lagi yang tidak bertanggungjawab. Dan saya tidak tahu niat yang sebenar, tapi secara jelasnya memang nak memastikan kerajaan campuran ni bukan kerajaan perpaduan, ya. Kalau kerajaan perpaduan tiada pembangkang. Kerajaan campuran ni terus mentadbir di negara kita. Kalau kita tahu kalau kerajaan telah ditubuhkan, itulah kita akan terima Perikatan Nasional. Kita akan memainkan peranan sebagai pembangkang, itu saja, ya. Tak payah nak buat hasutan dan sebagainya. Dan saya di sini untuk mengingatkan rakyat Malaysia. Kita sememangnya ada kebebasan untuk bersuara seperti yang dinyatakan diberikan oleh Perlembagaan Persekutuan kita, iaitu di perkara 10, ya. Kita memang ada kebebasan bersuara, tapi tidak sehinggalah
menyatakan kenyataan yang bersifat hasutan, fake news yang tidak bertanggungjawab, fitnah dan sebagainya.